Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan sambung lagi untuk sirah. Okey, jadi kita akan tengok sambungan daripada kisah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, supaya murid-murid boleh mengenal siapa Nabi ini. Okey, siapa yang orang yang kita selalu sebut nama Muhammad. Okey, kalau pergi sekolah tanya nama siapa? Muhammad. Okey, tanya nama dia ni siapa? Muhammad. Nak kelas sana Muhammad. Muhammad. Siapa Muhammad ni sebenarnya? Kenapa ramai sangat dalam Malaysia ni guna nama Muhammad? Okey. Yang lelaki lah, tak adalah perempuan Muhammad. Okey, tapi semuanya kebanyakannya nama orang Islam semua berdasarkan daripada sirah Nabi. Sebab tu penting belajar sirah ni. Siapa kata sirah tak penting? Ish. Jadi, nak tahu lebih lagi? Marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca doa belajar dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita bertemu untuk PDPR. Saya harapkan semoga murid-murid semua berada di rumah dalam keadaan sihat dan juga ceria selalu. InsyaAllah jangan jaga kesihatan, janganlah pergi ke tempat-tempat yang boleh membahayakan kesihatan kita. Okey, jadi kita sambung pula untuk peristiwa kelahiran Nabi. Hari itu kita dah lihatlah. Okey, siapa nama bapa Nabi, siapa nama ibu Nabi, siapa nama datuk Nabi, bagaimana nasab keturunan Nabi. Okey. Macam mana Nabi ni jadi anak yatim piatu. Okey, jadi kita baca. Okey, Abdul Muttalib bin Hashim adalah datuk Nabi. Jadi beliau adalah seorang pemimpin yang terkenal di kota Mekah. Okey, Mekah ni di tanah Arab lah. Jangan letak tahu Mekah kat mana. Ni bila saya tanya Mekah kat mana, entah. Mekah tu di Arab. Arab tu negara di tempat padang pasir tu. Okey, bukan macam Malaysia. Kita ni di Malaysia sekarang ni. Faham? Nabi di tanah Arab. Nama tempat tu Mekah. Macam kita lah, kita Malaysia. Nama tempat kita ni, nama negeri dia, ada Perak, ada Selangor, ada Sabah, Sarawak, semua. Tapi kalau untuk di sana, di tanah Arab, ada nama tempat dia namanya Mekah. Okey. Jadi siapa yang masih belum sampai di Mekah, tanamlah cita-cita ataupun azam. InsyaAllah suatu hari nanti kita akan ke sana. Sama juga Ustaz pun insyaAllah lah kalau ada rezeki nak ke sana juga. Okey, jadi Abdul Muttalib sangat dihormati dan disayangi oleh kaumnya. Abdul Muttalib ni bertanggungjawab untuk mengendalikan urusan makan dan juga minuman jemaah haji yang datang ke kota Mekah. Nampak? Siapa yang perlu uruskan makan dan minum jemaah haji tadi? Abdul Muttalib. Itu datuk Nabi lah. Beliau mempunyai 10 anak lelaki dan 6 anak perempuan. Berapa anak lelaki tadi? 10 anak lelaki. Perempuan 6. Jadi Abdul Muttalib telah bernazar untuk menyembelih salah seorang anak lelakinya sebagai korban jika dia mendapat 10 anak lelaki yang dapat mempertahankan keluarganya apabila mereka besar nanti. Okey. Jadi nazar ni apa? Bernazar. Nazar ni apabila seorang itu dia telah berniat di dalam diri dia. Okey. Contohlah kalau dapat satu benda ni, dia akan buat macam ni. Okey, contoh kalau dapat SPM 20A, dia nak buat macam ni lah. Ada benda-benda macam tu. Tapi dia kena sebut perkataan nazar lah. Jadi bila dah nazar,
kena buat. Jadi setelah nazar itu diceritakan kepada anak-anaknya, maka mereka ingin menunaikanlah nazar tersebut. Jadi Abdul Muttalib meminta setiap anaknya menulis nama masing-masing pada anak panah. Okey, pada itulah anak panah, dan diserahkan kepada untuk proses undian lah. Sebab apa? Tadi kan datuk dia datuk Nabi dah bernazar kalau dapat 10 anak lelaki nak sembelih seorang. Itulah. Jadi kita tak bolehlah bernazar benda yang berbahaya macam ni tahu. Jadi kena fikir dulu apa yang kita nak buat. Kalau boleh biarlah bernazar benda yang kita boleh buat. Tapi dah bernazar nak macam mana? Jadi apabila undian dilakukan, nama yang keluar ialah Abdullah. Siapa Abdullah ni? Ingat tak? Ya, bapa Nabi. Dia adalah anak Abdul Muttalib yang baik. Abdul Muttalib membawa Abdullah ke Kaabah untuk disembelih. Namun orang-orang Quraisy menghalang niatnya itu. Orang-orang Quraisy mencadangkan supaya Abdul Muttalib bertemu dengan seorang tu yang untuk meminta nasihat dan menyelamatkan nyawa Abdullah. Okey, jadi orang tu mencadangkan supaya nama Abdullah ditulis pada anak panah untuk diundi bersama-sama dengan 10 ekor unta. Jadi cadangan dia kalau kita tak nak sembelih Abdullah, tak nak sembelih orang lah. Okey, ini cerita zaman jahiliah, zaman dulu. Okey, jadi bila tak nak sembelih, takkan nak sembelih manusia pula kan? Jadi dia kata kita tukarkan kepada unta. Jadi sembelih unta boleh buat makan. Tetapi satu anak panah bersamaan dengan 10 ekor unta. Jadi setiap kali undian dilakukan, tetap juga nama Abdullah yang terpilih. Hal ini berulang sehingga 10 kali dan jumlah unta meningkat kepada 100 ekor. Jadi keluar bila anak panah tu dipilih lah kan, diorang pilih macam cabut undi, tetap juga nama Abdullah sampailah baru keluar tulisan nama unta sebanyak 10 kali. Jadi akhirnya undi yang keluar adalah unta. Kemudian unta tersebut disembelih sebagai ganti kepada Allah, iaitu sebanyak berapa? 100 ekor unta lah. 100 ekor unta ni bukan nilai yang sedikit. Okey, kalau sekarang kita nak sembelih seekor lembu pun dah boleh makan, dah boleh buat kenduri. Tahu? Tetapi ini pula 100 ekor. Tak tahulah berapa banyak yang boleh. Tapi mampu ke datuk Nabi untuk sembelih 100 ekor? Mampu. Okey, sebab apa? Abdul Muttalib ni bukannya orang yang bukan orang biasa, dia adalah daripada golongan bangsawan. Boleh. Okey, sebenarnya kita tengok pula tahun kelahiran Nabi. Okey. Macam mana tahun kelahiran Nabi ni? Okey, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu pasukan tentera bergajah dari Habsyah yang dipimpin oleh Abrahah menuju ke kota Mekah untuk apa? Meruntuhkan Kaabah. Inilah kisah dia. Okey. Di mana Abrahah ni dengan tentera bergajah. Okey, tentera bergajah datang ke Mekah bukannya untuk melawat ke sebab apa? Tengoklah Abdul Muttalib tadi, dia jadi apa? Orang yang menguruskan makan minum jemaah haji. Faham? Jadi bila orang ramai terdatang, Abrahah ni dia rasa cemburu ataupun rasa iri hati tengok Mekah ramai orang datang. Jadi dia datang, dia nak runtuhkan Kaabah supaya orang dah tak boleh datang dekat Mekah lah. Orang akan datang ke tempat dia pula. Apabila Abrahah dan tenteranya hampir dengan kota Mekah, beliau menghantar pasukan berkuda untuk meninjau keadaan penduduk kota Mekah. Pasukan tersebut telah merampas harta benda orang-orang Quraisy, termasuklah 100 ekor unta milik Abdul Muttalib. Jadi Abrahah menghantar seorang utusan untuk bertemu dengan Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib ni kan dia pemimpin Mekah. Jadi utusan Abrahah menyampaikan pesanan bahawa kedatangannya bukan untuk berperang, tetapi untuk meruntuhkan Kaabah sahaja. Faham? Inilah sebab cemburu. Kan? Bahaya kan? Okey, jadi Abdul Muttalib bersama anak-anaknya dan pembesar kota Mekah juga bertemu dengan Abrahah. Kedatangan mereka disambut baik oleh Abrahah dan berjanji akan mengembalikan harta benda orang Quraisy, termasuk unta milik Abdul Muttalib. Tetapi mereka tetap akan merobohkan Kaabah.
Punyalah tegasnya Abraha ni. Jadi Abdul Muttalib dan rombongan kembali ke kota Mekah serta menasihatkan penduduknya supaya bersembunyi di lereng-lereng bukit untuk menyelamatkan diri daripada serangan Abraha ni lah. Okey, tentera bergajah ni bukannya sikit, besar. Tahu? Gajah ni kalau tengok depan-depan pun dah besar. Ini pula gajah pada yang diceritakan di dalam ini sangatlah besar dan juga kalau kita tengok pun menggerunkan. Apabila tentera Abraha tiba di Dawadil Mahsir antara Muzdalifah dan juga Mina, tiba-tiba gajah Abraha enggan berjalan menuju ke kota Mekah. Okey, dia berhenti. Okey, daripada gajah semua tentera bukan seekor semua berhenti dan tak nak berjalan, tak nak masuk ke kota Mekah. Allah SWT telah mengutuskan burung ababil untuk melontarkan batu-batu yang sangat keras dan panas ke atas tentera Abraha ini. Okey, inilah dinamakan kekuasaan Allah SWT kerana Kaabah tu adalah rumah Allah dan Allah yang akan menjaganya. Faham? Macam itulah masjid, surau, okey, itu semua adalah rumah Allah. Okey, jadi tentera Abraha kesan dia apa? Mati bergelimpangan seperti daun yang dimakan ulat. Tahu? Pernah tengok daun yang dimakan ulat? Nanti pergi tengok macam mana bentuk daun yang dimakan ulat tu. Dan Allah telah menyelamatkan Kaabah daripada serangan tentera Abraha. Peristiwa tersebut telah diceritakan dalam Quran dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil macam mana? Alam tarakai, tahu? Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat 1 hingga 5. Jadi kalau nak tahu lagi, boleh buka terjemahan surah Al-Fil dan lihatlah macam mana kisah tentera Abraha dan juga burung ababil. Okey. Baik, seterusnya bapa Nabi dikahwinkan dengan siapa nama ibu Nabi? Aminah binti Wahab. Okey, jadi Aminah ni adalah wanita Quraisy yang mulia. Bapa Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Khusay bin Kilab. Ibu Abdullah bernama Fatimah. Ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amru. Okay, Abdullah adalah seorang pemuda Arab Quraisy yang baik hati dan berakhlak mulia. Ni bapa Nabi lah. Jadi ayah Nabi Abdullah. Okay, atuk dia Abdul Muttalib. Jadi nenek Nabi namanya Fatimah binti Amru. Okay, jadi pekerjaan Abdullah ialah berniaga dan memelihara kambing. Abdullah telah berkahwin dengan Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang dari berniaga ke negeri Syam. Beliau meninggal dunia di Yathrib. Yathrib dekat mana? Madinah, dan dikebumikan di sana. Aminah sangat sedih apabila mendengar berita tersebut. Ini dah cerita dengan itu. Okay, ketika itu Nabi masih di dalam kandungan ibunya. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Abdullah ialah 5 ekor unta, beberapa ekor kambing dan seorang hamba wanita yang bernama Ummu Aiman. Siapa nama tu yang hamba yang ditinggalkan oleh bapa Nabi? Ummu Aiman. Okey. Jadi ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau seorang wanita Quraisy yang paling mulia pada keturunan dan kedudukannya. Semasa mengandungkan Nabi, Aminah bermimpi melihat cahaya keluar dari tubuhnya dan cahaya itu semakin terang sehingga dapat melihat istana di Basra. Okey. Jadi ini ibu Nabi bermimpi. Siapa Nabi ibu Nabi ni? Aminah binti Wahab. Pada malam berikutnya, ibu Nabi bermimpi melihat malaikat Jibril dan memberitahu bahawa Aminah akan melahirkan seorang Nabi dan menyuruh menamakannya Ahmad. Aminah yakin bahawa mimpinya itu benar. Ketika Aminah mengandungkan Nabi, dia tidak merasa berat atau sakit. Hal ini menunjukkan bahawa bayi yang akan dilahirkan adalah seorang yang mulia. Inilah perasaan ibu Nabi ketika mengandungkan Nabi. Biasanya orang yang mengandung ni dia sakitlah kan. Tetapi berbeza dengan mengandungkan Nabi. Ialah ibu yang diberkati, ibu kepada anak yatim yang terpilih, dan ibu kepada penghabisan sekalian Rasul. Kita tengok peristiwa semasa kelahiran Nabi pula. Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai anak yatim. Kan, dah tahu kan?
Tahu ke tidak? Mestilah tahu. Kerana apa? Bapanya telah meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan lagi. Baginda dilahirkan di rumah datuknya Abdul Muttalib di perkampungan Bani Hashim. Di mana tadi negara Nabi? Negara okey. Tempatnya di tanah Arab tu. Di Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun apa? Baru sebut peristiwa tadi. Peristiwa gajah menyerang Kaabah, jadi dipanggil tahun gajah. Bersamaan 20 April tahun 571 Masih. Jadi Ustaz nak kamu ingat ni. Okey. Lahir di rumah Abdul Muttalib, rumah datuk dia. Okey, kampung Bani Hashim di Mekah. Hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Okey. Bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masihi. Apabila baginda dilahirkan, ibunya menghantar utusan kepada Abdul Muttalib untuk menyampaikan berita gembira ini. Abdul Muttalib dengan rasa gembira. Abdul Muttalib datuk Nabi gembiralah masuk ke Mekah serta berdoa kepada Allah. Abdul Muttalib telah memilih nama untuk cucunya itu dengan nama Muhammad yang terpuji. Nama ini tidak pernah dikenali dalam kalangan orang Arab ketika itu. Tak pernah dengar lagi. Tapi Abdul Muttalib yang memilih nama tersebut untuk Muhammad, Nabi kita lah. Orang yang pertama menyusukan Nabi selepas ibunya ialah Suwaibatul Islamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Nanti kita akan tengok kisah Halimatus Sa'diyah ni. Macam mana kisah dia? Tahun kelahiran baginda dikenali sebagai tahun gajah kerana pada tahun tersebut tentera bergajah diketuai oleh Abraha datang menyerang Mekah. Ada juga berlaku keajaiban di mana ibu Nabi tidak merasa sakit semasa melahirkan baginda dan keluar cahaya daripada yang menerangi istana di Syam. Nabi dilahirkan dalam keadaan meniarap dan sudah berkhitan. Serta tali pusat baginda telah dipotong. Nabi juga tidak menangis semasa dilahirkan serta kepalanya mendongak ke atas, matanya bersinar-sinar merenung ke langit dan jarinya terangkat seperti mengira sesuatu. Ini nak menunjukkan bayi yang lahir semuanya comel kan. Kalau kita tengok baby kalau lahir, semua kata oh comel. Tapi Nabi paling comel lah dalam semuanya. Tak ada yang boleh menandingi. Jadi semasa kelahiran baginda, api yang disembah oleh penganut agama Majusi padam serta merta dan beberapa buah gereja telah runtuh. Jadi Nabi kita bernama Muhammad bin Abdullah. Nabi berbangsa Arab, Quraisy. Baginda seorang yang amat mulia dan merupakan pesuruh Allah yang terakhir. Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam yang kekal hingga kiamat. Jadi agama Islam ni bukan ada pada zaman Nabi saja. Dia daripada Nabi Adam lah. Terus hingga kepada Nabi Ibrahim dan terus kepada Nabi Muhammad. Peristiwa selepas kelahiran Nabi ni kita akan sambung untuk nanti macam mana kisah penyusuan Nabi dan apa yang berlaku semasa Nabi di peristiwa selepas itulah. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.